أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni Allah masih panjangkan umur kita lagi. Dan Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekal. Sampailah suatu masa tuan-tuan, ibu-ibu, mau dengan tak mau kita pasti akan kembali jua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa, selalulah berdoa agar iman dan Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Muhajirin Bandar Sembilan Jaya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa juga kepada saudara Nan, rakan media kita daripada Kalam Ilmu Studio. Tuan-tuan boleh subscribe, like dan share lah. TikTok Kalam Ilmu Studio, YouTube pun Kalam Ilmu Studio, Facebook pun Kalam Ilmu Studio. Banyaklah kuliah-kuliah ustaz-ustaz di situ. Baik tuan-tuan, jangan lupa niat iktikaf lah. Duduk lelok, sandak-sandak lelok. Sebab kita takut terlajak lena ni. No. Maklumlah puasa, dia penat. Niat dulu siap-siap. Baik, insyaAllah kita akan berkongsi hari ini tentang ilmu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi menceritakan thalathun muhlikatun, 3 perkara yang akan merosakkan manusia. 3 perkara yang akan merosakkan manusia. Thalathun muhlikatun. Yang pertama Nabi sebut syuhum muta'. Yang kedua wa hawa muttaba'un. Adapun yang ketiga itu wa i'jabul mar'i bi nafsih. Ada 3 perkara yang akan merosakkan manusia. Yang pertama itu syuhum muta'. Apa itu syuhum muta'? Iaitu sifat tamak dan kedekut yang ditaati. Tuan-tuan, kita ni minta maaf cakaplah, kita memang kalah dengan duit ringgit ni. No. Sebab itu kadang-kadang bila datang tuntutan untuk kewajipan zakat, kita rasa berat. Kadang-kadang bila dia main, yalah maklumlah, dia main dengan duit ringgit ni, kita jadi cepat marah, cepat komplain. Sebab apa? Kita ada satu sifat sukakan harta benda dunia. Yang Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kamu semua akan dilalaikan dengan sifat takathur. Suka simpan harta, suka kumpul harta, gilakan jawatan. Duit ringgit ni tuan-tuan, hak pakai serban pun boleh luruh. Main dengan duit ni. Zakat, contoh zakat. Berapa ramai hak tak mau bayar zakat? Berapa ramai hak komplain tentang, oh kenapa awak nak zakat? Dan saya rasa pernah cerita kat tuan-tuan dalam kuliah saya yang muslimat tu. Ingat tak ingat? Kau tak pernah cerita lagi. Yang ada seorang muslimat kan, apabila berhenti kerja, habis kerja dah, dapat duit EPF setengah juta tu. Dapat EPF setengah juta, mai tanya kita, Ustaz, nak kena awak nak zakat ke? Saya kata kena, tahun mula kena. Berapa banyak dia kata? Saya kata, saya tolong kira. Nak congak tak reti, otak lembab. Pakai kalkulator, tekan. Saya abang kak kena bawa keluar 12,500. Dia balas balik kat saya, oh sama je ke?
Saya pun pelik pasal apa. Sama je kau, saya tanya pasal apa. Taklah pagi tak sat dah pergi dah pusat urus zakat perda. Pegawai tu habang sama juga 12,500. Lah. Habis tu mai tanya saya pasal apa. Dia kata kok mai kat ustaz boleh kurang. Dia ingat kita merkit kot. Dia minta tawak-tawak. Kan? Tuan-tuan aku tu, dia malahan dia komplain. Dia rasa nanti saya nak makan apa. Nampak? Syuhum mata'. Tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan Allah menggandakan segala amalan ibadah. Dan Nabi tunjukkan kepada kita antara amalan yang baginda lakukan ketika mana dalam bulan Ramadan, salah satu dia iaitu bersedekah di dalam bulan Ramadan. Antara selain pada bersedekah di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, infak, sedekah ke, zakat ke, tuan-tuan, jangan lupa jamu orang makan. Jamu orang makan. Dulu budaya ni, tuan-tuan, orang tua dulu buat. Minta maaf cakap, tuan-tuan, orang tua dulu brilian. Mereka cerdik. Cerdik, tuan-tuan. Orang tua dulu ni cerdik. Dulu, tuan-tuan ingat tak? Kalau kita nak dekat-dekat buka puasa, sekali kita akan tukar-tukar juadah dengan jiran-jiran sebelah rumah. Sebab apa? Mereka berpegang pada hadis Nabi tu. Barang siapa yang bagi orang berpuasa makan akan dapat pahala orang berpuasa itu tanpa dikurangi walaupun sedikit. Mereka beramal. Malahan Nabi kata apa? Kalau tak mampu bagilah walaupun dengan sebiji tamar ataupun segelas air. Mereka beramal. Mereka buat macam mana cara mereka buat? Tukar juadah. Tapi lah ni dah kuih kurang buat. Sebab apa kuih kurang buat? Minta maaf cakap, tuan-tuan. Yang pertama, kadang-kadang kita tukar juadah tu, kita mengharapkan balasan. Yalah bagi kat orang sebelah mi rebui ekor 4. Udang 4 ekor. Mi rebui, dia susun udang 4 ekor. Tengok jiran sebelah balas karipak 2 biji. Mau kawan tak kadang? Cabut betul bagi mi rebui udang 4 ekor, udang fresh kot, dia bagi karipak balik 2 biji. Lepas tu esok tak bagi dah. Walhal niat kita bagi tu nak jamu orang makan. Bagilah yang mana termampu, kurma ke, ayam ke. Kan macam kawasan kami, saya duduk Semambat Matang Buluh. Pak Usuk tahulah Pak Usuk no. Tu ada Pak mentua kak saya dari situ, orang sini. Kami ada ayak, duk jual ayak bungkus, ayak balang tu RM2 je. Jadi buat macam mana? Setiap hari beli ayak. Saya dah nak jamu orang makan mi rebus tak mampu. Beli ayak, buang 5 bungkus, RM10, bajet RM10 bagi lah jiran. Bagi lah. Kalau hari ni rasa tak mampu, beli 2 bungkus, RM4 bagi. Sebelah ni, jiran kiri kanan. Janji bagi hari-hari. Sebab apa tuan-tuan? Ianya merupakan sunnah. Malahan dia juga dilakukan oleh para sahabat, terutamanya kaum Bani Adi. Iaitu keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada bapaknya itu Al-Khattab bin Nufail. Mereka ni style mereka, sebelum buka puasa, kalau tak jamu orang makan, selagi tu mereka tak buka puasa. Mereka akan rodek juga almari rak makanan mereka, walaupun masa tu tinggal kurma sebiji pun mereka bagi. Lagu tu. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Fadilat dia tu besar. Tapi kalau ada main sifat kedekut ni, jangan kata tuan-tuan, kurma sebiji pun tak mau bagi. Sebab tu dalam bulan Ramadan, sifat pemurah Nabi bertambah-tambah, kata sahabat. Nabi ni dia pemurah bulan-bulan lain, tapi masuk dalam bulan Ramadan, sifat pemurah Nabi bertambah-tambah. Tuan-tuan bayanglah, dalam bulan biasa Allah bayar 1 dengan 700 kali ganda. 1 kita bagi, Allah bayar balik 700 kali ganda. Malahan Allah Ta'ala tak berhenti tak kata, Allah Ta'ala sebut, Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah boleh bagi lebih pada tu. Minima 700. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan jangan tanya tuan-tuan. 700 tu dapat dah. Kali lagi dengan 10 hingga 70. Ada riwayat kata kali lagi dengan 700 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan ditakdirkan oleh Allah hari tu. Kita bagi dilipat kali gandakan dengan 700. 700 dah dapat. Kali lagi dengan 700. Tak 490,000. Tapi benda tak nampak tuan-tuan. Benda tak nampak ni dia tak apa syok nak buat. Noh, orang kita benda tak nampak tak apa syok. Kalau nampak senang lah. Bubuh dalam tabung masjid, tengok 490,000 dikreditkan dalam akaun bank anda. Celapak lagi. Dan kawan kelak-kelak pergi withdraw duit, bubuh lagi. Lagu tu.
Baik, itu sifat yang membinasakan, sifat kedekut dan tamak. Yang kedua Nabi kata, iaitu wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni antara benda yang kita perlu jaga iaitu kita mendidik hawa nafsu. Yang Nabi kata berapa ramainya manusia yang berpuasa hanya tinggal lapar dan dahaga. Antara dia sebab apa? Hawa nafsu, tuntutan hawa nafsu. Mulut nak kata ke orang. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata innallaha kariha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah benci kamu melakukan 4 perkara. Salah satu dia warrafathu fis siyam. Orang yang berkata keji, tak jaga mulut ketika mana puasa. Tuan-tuan, yang tu, jaga mulut. Jangan kata ke orang, banyakkan zikir. Sebab tu Nabi kata perbanyakkan zikir dalam bulan Ramadan. Fastakthiru fihi min arba'in qisal. Perbanyakkan kamu dalam bulan Ramadan 4 benda. 2 untuk dapat redha Tuhan. 2 lagi untuk, Nabi kata la ghina ankum bihima. Kamu jangan rasa puas buat. Nabi suruh banyakkan. Sebab apa? Supaya lidah kita ni terjaga. Apa dia 4 tu? Syahadata an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah wa tastaghfiruna. Minta syurga Allah, as'alukal jannah. Kemudian minta lindung daripada neraka Allah, wa ta'udhu nabihi minan nar. Kita minta benda tu. Dan bulan Ramadan juga kita digalakkan, disarankan untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Nak jaga lidah. Kalau tak tuan-tuan, dalam masa yang sama kita puasa, dalam masa yang sama juga kita duk kata ke orang. Pergi kerja, mulut tak jaga, kata ke orang. Sehari balik kerja, singgah bazar, kata ke orang. Pergi jumpa, pergi bazar. Bazar ni tuan-tuan, antara lubuk rezeki dan lubuk maksiat. Lubuk maksiat macam mana tuan-tuan? Lidah tak jaga, aurat tak jaga. Yang tu. Dan juga tempat berlakunya pembaziran. Dan ianya juga boleh menjadi tempat lubuknya rezeki. Orang menega. Tempat kita boleh buat amalan ibadah, kita sedekah. Contoh kita beli, niat memang niat nak sedekah je pun. Kan? Kita beli juga dekat dia lagu tu. So kita fikir balik apa yang lebih baik untuk diri kita. So hawa nafsu ni tuan-tuan, dia punya dahsyat dia sampai Nabi suruh kita doa. Nabi suruh kita doa tuan-tuan, hawa nafsu ni. Apa doa Nabi? Allahumma inni. Ada 2 riwayat. Dalam riwayat Tirmizi, Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami minta lindung, kami minta jauh daripada keburukan amalan dan perangai. Keburukan hawa nafsu yang dok ajak kita melakukan, mengajak kami melakukan perkara maksiat. Tuan-tuan, lah ni banyak maksiat yang kita senang nak lakukan. Mulut, kita sebut tadi. Mata. Dalam duk puasa-puasa, kita duk tengok benda-benda lok-lak. Sama ada kot TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, media sosial lah. Yang tu. Lepas tu kita kalut pula nak pergi share kat orang. Benda yang tak sahih kalau nak share, maklumlah dia nak dapat dia yang paling awal. So hawa nafsu tolong jaga betul-betul. Rosak amalan ibadah. Okey, yang ketiga. Tak boleh lama-lama tuan-tuan. Tazkirah sak ni. Takat 20 minit, 25 minit. Nah, tu 25 minit paling lama haji. Noh, boleh noh? Tuan-tuan nak pergi bazar lagi. Kesian bagi peluang kat tuan-tuan. Kan? Tera ni baru start 15 minit pun beramai dah yang syahid ni. Saya duduk tengok kiri kanan duduk syahid 2-3 orang dah. Tuan-tuan, yang ketiga, yang Nabi kata perkara ataupun perkaralah yang akan membinasakan manusia. Yang pertama tadi apa? Sifat tamak dan kedekut yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih. Bangga dengan diri sendiri. Ta'ajub dengan diri sendiri. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan banyak amal ibadah yang kita digalakkan lakukan. Allah kata dalam bulan Ramadan ini macam mana? Dalam bulan Ramadan ni dia gedung emas. Allah lempak kita masuk dalam gedung emas. Bergantung pada kita. Sama ada kita nak ambil emas tu bubuh dalam karung, ikat. Nanti bila sampai masa kita kena keluar pada gedung tu. Ataupun kita masuk dalam gedung emas tu, kita lena dalam tu. Allah dah bagi kita duduk dalam gedung emas sekarang. Satu masa nanti Allah akan keluarkan kita daripada gedung emas ni. Bergantung pada kita. Kalau hang nak lena dalam gedung emas ni dah. Tapi kalau hang duduk dalam gedung emas, hang cari karung, hang ambil emas bubuh dalam karung, kutip ni bubuh dalam karung.
hang akan dapat. Jadi tuan-tuan, banyak amalan ibadah. Tapi tuan-tuan, dalam melaksanakan amalan ibadah ni, antara paling utama yang perlu ada dalam diri kita, ikhlas kerana Allah. Kita disediakan dengan amalan ibadah, antaranya iaitu solat sunat tarawih. Baru semalam jadi tuan imam tuan-tuan. Kan, baru semalam jadi imam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hak mana mai semalam, saya lah imam. Kan, lambat ke cepat ke, nanti lagu tu lah saya bawa. Nak suruh lagi awal pun habis pun boleh. Nak bagi lambat tak boleh, takat tu je. No. Saya tanya dulu Tok Imam, mana Tok Imam kita tadi? Saya tepuk bahu dia punya paha. Habis pakai apa ustaz? Selalu 10 20 10 25. Cantik. Cantik saya kata, cantik. Memang time saya. Kalau dia nak lagi awal, lagi cantik. Saya boleh buat. Kan? Memang boleh buat. Saya boleh buat sampai 10 suku, boleh buat 10 buat. Tapi tuan-tuan, dialah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allahu akbar. 10. Tuan-tuan yang baik. Tak apa tuan-tuan, sama ada tuan-tuan nak buat 20 ke nak buat 8, tapi kalau ikut imam, Nabi kata man qama, siapa yang semayang ma'al imam, bersama-sama dengan imam, iaitu solat sunat tarawih, hatta yang sarifa, sehingga mana imam selesai, habis semualah, habis yalati apa semua, kutiba lahu qiyamul lailah, akan ditulis baginya itu pahala qiyam semalaman. Habis buat 8 macam mana? Dia dapat pahala hak 8, tapi tak dapat pahala qiyam semalaman. Itu kelebihan dia. Kan tak salah pun dah dekat 8 je dah dekat. Tak apa, buatlah 8. Jadi buat daripada tak buat langsung. Kan yang tu. Jadi tuan-tuan, ketika mana kita melakukan amal ibadah yang begitu banyak dalam bulan Ramadan, ikhlaskan hati kerana Allah. Takut tuan-tuan godaan untuk nak mendapat perhatian manusia. Imam dia ada godaan dia. Bilal dia ada godaan dia. Makmum dia ada godaan dia. Ui, hang rajin pergi masjid tu. Bolehlah, kita lagu ni lah bulan Ramadan kan. Padahal dalam hati ni duk bangga ni. Ada hak lebih dahsyat ni tuan-tuan, buat solat sunat tarawih, pasang kamera depan muka pun ada. Kan, alhamdulillah hari ni sempat bersama-sama dengan Ustaz Fairuz habis 23 rakaat tamam. Pergi buat status alhamdulillah dan tarawih 15 malam. Dan tarawih. Nak cerita ke orang macam apa? Macamlah orang tak tahu malam ni tarawih yang ke-15. Tuan-tuan, tak ni. Orang suka gila like dan pujian. Dahlah sebelum bulan Ramadan kita dikejutkan dengan beberapa manusia yang cempera pergi umrah. Pergi umrah, maklumlah tak pernah pergi umrah. Yang pernah pergi pun buat panggil hak sama juga. Pergi cium Kaabah pun nak buat live. Cium Kaabah pun nak ambil gambar, buat video. Untuk apa? Han nak bagi orang kata hang bagus pergi Kaabah. Tuan-tuan, tak lain tak bukan tuan-tuan. Takut-takut wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Takjub dengan diri sendiri. Rasa kemah. Berasa diri dia kemah. Tuan-tuan, takut tuan-tuan. Antara penyebab manusia boleh jadi sombong, belagak, takabur, ujub. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nombor 1 tuan-tuan ilmu. Mengaji, dia berasa diri dia pandai, dia takjub. Oh kemah, dia rasa kemah. Yang kedua tuan-tuan, ibadah. Ibadah. Sepatutnya ibadah ni kerana Allah, sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Furqan ayat 23 juzuk yang ke-19. Allah Ta'ala kata apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Setelah mana kami meneliti amal ibadah yang depa buat ni, yang depa rasa depa buat tu baik bagi depa, rupa-rupanya depa buat tu bukan kerana kami, kata Allah. Kami akan jadikan amal ibadah mereka itu haba'an mansura, debu yang berterbangan, sia-sia saja tuan-tuan. Malahan di akhirat sana nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan panggil puak-puak yang belagak ni, puak-puak yang buat ibadah riak untuk manusia. Allah panggil, Allah Taala kata apa? Izhabu 'alal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Ni, woi, hampa-hampa yang mana duk riak atas muka bumi, yang duk ta'ajub,
duk nak tayang ke orang amalan ibadah hampa, izhabu 'alal ladzina kuntum turauna fid dunya. Lah ni hampa pi dekat mana orang yang hampa nak dapat like sangat tu. Hampa pi dekat mana yang hampa duk gila pujian daripada depa tu, hampa pi hal tajiduna indahum jazaan al khairah. Hampa pi tengok sama ada depa boleh bagi kat hampa kebaikan ataupun ganjaran yang banyak. Ni di akhirat. Masuk kata apa? Itu ayat perli Allah. Mana boleh manusia tak boleh nak buat apa ke akhirat? Allah yang maha berkuasa. Maka tuan-tuan, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati ketika mana terutamanya melakukan amalan ibadah. Tak lain, tak bukan. Pusatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. 3 tu tuan-tuan. Jaga baik-baik. Yang pertama, sifat tamak dan kedekut yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu. Amalkan doa. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adawa. Ataupun tak bau bubuh tibai dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat ataupun keburukan hawa nafsu yang mengajak kami melakukan perkara yang berdosa dan jauh padamu ya Allah. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, ikhlaskan hati. Elak daripada ujub, riak, sum'ah. Tuan-tuan, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Kita layak dapat rahmat Allah. Kita diletakkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum penutup, semacam semalam lah saya ada umum sebelum solat sunat tarawih haji berkenaan dengan program Ihya Ramadan saya, yang mana alhamdulillah semalam pun dapat sedikit sebanyak daripada jemaah Masjid Semanja membantu kami. Dapatlah semalam dah duit semalam kami beres beli beras. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk infak maupun sedekah untuk program Ihya Ramadan, yang mana kami memang fokus untuk bakul Ramadan keluarga miskin, sumbangan duit raya bagi pelajar-pelajar miskin, pelajar yang khatam Quran tahun ni, dan juga pelajar yang berjaya solat sunat tarawih setiap malam bagi pelajar lelaki, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iftar perdana yang kami panggil lebih kurang 105, kami target 50 ke 100 keluarga. Takat mana bajet kami lah. Kan sebenarnya ada lebih kurang 300 keluarga, tapi kami bajet lebih kurang yang betul-betul piau punya miskin, iaitu kami target yang 1000 ke bawah untuk kita panggil mereka buat iftar perdana. Tentang iftar perdana yang kita akan buat insya-Allah 3 bulan 4 nanti. Jadi tuan-tuan, sudah tentu dia memerlukan sedikit dana. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk sumbang, infak, sedekah ataupun zakat, tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung yang warna oranye duduk bawah chandelier kecil tu. Dan juga ada tabung kat Muslimat 1 tabung. Dan suka saya maklum seperti mana saya maklum semalam lah. Apa yang saya hebohkan ni tuan-tuan tak ada paksaan lah. Tuan-tuan tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Takut tuan-tuan buat muka cengih kat saya. Amboi ustaz mentang-mentang hari ni gaji dan minta. Dah tuan-tuan. Nak bagi, tak bagi pun tak apa, tak marah, demi Allah tak marah. Dan yang ni saya minta tuan-tuan bagi. Tuan-tuan doa banyak-banyak agar perjalanan program kami dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.